ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallah maulanal azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama-sama syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahnya dan keizinannya pada malam yang berkah ini masih memberikan kesempatan dan kekuatan pada kita untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya, sebagaimana yang kita programkan pada tiap-tiap hari Selasa minggu yang kedua tiap-tiap bulan, kita memanfaatkan sedikit waktu yang ada antara maghrib dengan isyak ni untuk sama-sama kita bermuzakarah dalam perkara-perkara yang ada kaitan dengan ibadah dan akidah syariat Islam yang kita anuti, khususnya dalam kita merujuk pada kitab idaman penuntut ini. Semoga dengan kehadiran kita ke majlis-majlis ilmu seperti ini, insya-Allah sedikit sebanyak dapat memberikan maklumat dan pengetahuan pada kita, seterusnya dapat memberikan bimbingan untuk kita menghabiskan saki-baki umur kita yang masih ada. Mudah-mudahan hari-hari yang akan kita tempuhi berikutnya ini sentiasa di dalam redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pengajian kita masih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat haji dan umrah. Ibadat haji dan umrah, kita kira dah sampai penghujungnya. Sebagai penghujungnya, tajuk kita pada malam ni dam dan jenisnya. Dam dan jenisnya pada kuliah yang lalu kita dah baca separuh, ya, kita sambung saja pada malam ni. Okay, ya, pada muka surat 176. Pada muka surat 176, dan jenisnya. Hukum dan itu panjang tetapi boleh diringkaskan kepada 4 bahagian. Pertama, dam tartib dan takdir. Kedua, dam tartib dan ta'dil. Ketiga, dam takhyir dan takdir. Dan yang keempatnya, dam takhyir dan ta'dil. Itu asas dia. Asas dia itu 4 perkara itu. Dia jenis-jenis dam. Kita dah sampai kepada ba. Daripada ba, muka surat 177. Muka surat 177 ni. Termasuk dalam bahagian kedua, dam jima' yang merosakkan haji dengan dam ihsar. Ya, yang kedua ni termasuk dalam bahagian yang kedua. Bahagian kedua, tertib dan ta'dil. Ya, bahagian tertib dan ta'dil. Iaitu dia berkaitan dengan disebabkan kita melakukan jima'. Jima' yang merosakkan haji dengan dam ihsar. Ihsar tu apa dia? Iaitu kita terhalang daripada setelah kita ihram,
ya, setelah kita berniat niat ihram haji ke ataupun umrah, tiba-tiba kita terhalang, tak boleh nak meneruskan apa ibadat haji kita, maka kita tak dapat nak teruskan tu, maka kita tengoklah apa kaedah dia, kita dikenakan dam ataupun tidak. Cuma dalam bab ini, dalam dam dan jenisnya ni, yang ba tu kata termasuk dalam bahagian kedua dam jima' yang merosakkan haji dan dengan dam ihsar. Yang kedua iaitu dam tertib dan ta'dil. Dam ini tertib iaitu lazim disembelih kambing, tidak boleh ditukar dengan yang lain, melainkan jika lemah daripada yang pertama. Dam ini dikatakan dam tertib, lazim disembelih kambing. Itu disembelih kambing tidak boleh ditukar dengan yang lain, melainkan jika lemah daripada yang pertama. Jadi dalam perkara-perkara berkaitan dengan dam-dam ni, selalunya kita akan ceritakan kepada pihak pengurusan tabung haji lah, ya, setelah kita mengetahui tentang perkara-perkara yang diharamkan kita melakukannya ketika kita dalam ihram. Kalau kita ada rasa ragu-ragu, ya, kita ada melakukan sesuatu yang diharamkan ketika kita dalam ihram, maka kita rujuklah kepada pihak tabung haji. Kita tak boleh kita nak buat sendiri, kita nak hukumkan kita sendiri, kena dam ke tak kena dam ke, kita ceritakan pada pihak tabung haji tu, dia lah dapat menentukan kita kena dam ataupun tidak. Kalau kena dam pula, damnya dam apa? Yang dikatakan bahawa lazim disembelih kambing, tidak boleh ditukar dengan yang lain. Tak boleh ditukar dengan yang lain, melainkan jika lemah daripada yang pertama. Kata yang pertama tu kata kita kena sembelih kambing. Tiba-tiba kambing tak ada kambingnya, ataupun ada kambingnya tapi harga dia tak mampu kita nak beli, nak bayar, tak mampu. Tu kita serah pada pihak tabung haji. Ya, tidak boleh ditukar dengan yang lain, melainkan jika lemah daripada yang pertama. Maknanya yang ikut urutan, yang pertama tu sembelih kambing. Tiba-tiba kambingnya tak ada. Kalau ada pun mahal, kita tak mampu nak bayar. Dan ta'dil, tadi kalau lazim tadi wajib, dia tak boleh ditukarkan lain. Tapi dia katakan dam tertib dan ta'dil. Kalau ta'dil macam mana pula? Kalau ta'dil maknanya syarak suruh taksir nilai harga. Nilai harga tu. Kalau kita kambing tu agak-agaknya apa 1,000 ke, apa 500 ke, 600 ke, ya, itu pihak tabung haji lah yang mentaksir, dan berpaling pada yang lain menurut harganya. Pada asalnya dikatakan tertib. Tertib tu lazim tu wajib ikut apa yang ikut pada urutan. Okey, dan ta'dil maknanya syarak suruh taksir dan berpaling pada yang lain menurut harganya. Maka orang yang jima' dalam ihram wajib atasnya dam seekor unta. Ya, orang yang jima' dalam ihram wajib atasnya dam seekor unta. Hebat benar korang kalau dalam menguruskan haji pun nak berhubung suami isteri juga kan. Tapi yalah, kita duduk di hotel bilik-bilik tu memang tak sama kan, memang tak sama. Perempuan bilik lain, kita lelaki bilik lain. Tapi lepas tu orang nak ke mana-mana boleh berjumpa balik, berjumpa balik, ya. Mungkinlah dalam masa berjumpa tu jalan-jalan, mungkin ada terasa teringin nak melakukan jima' misalnya.
Ya, tapi selalunya kalau dah pergi sana tu lupakanlah semua ni. Ya. Orang yang jima' dalam ihram wajib atasnya dam seekor unta. Kena seekor unta atau lembu. Unta atau lembu atau 7 ekor kambing. Atau 7 ekor kambing. Jika lemah nak mendapatkannya ke lemah, hendaklah ditaksirkan harga unta itu dengan wang. Dengan wang dibelikan makanan, disedekahkan kepada fakir miskin, dan jika lemah hendaklah puasa. Ya, kalau ikutkan kita kena bayar unta, kena dam unta ataupun lembu ataupun 7 ekor kambing. Tiga pilihan tu. Kalau tiga-tiga tu kita tak mampu, jika lemah hendaklah ditaksirkan harga nilai unta itu dengan wang dan dibelikan makanan, disedekahkan pada fakir miskin, masalah nak cari fakir miskin masalah lain pula lagi. Fakir miskin. Dan jika lemah, hendaklah puasa. Kalau tak dapat disedekahkan fakir miskin dengan makanan, kita jika lemah, hendaklah puasa. Ganti daripada tiap-tiap secupak sehari. Kalau seekor unta tu berapa ribu kan? Kalau berapa ribu, kalau ditaksirkan untuk beli makanan, untuk sedekahkan pada fakir miskin, berapa orang pula? Berapa orang? Tu. Kan? Kalau tak mampu, hendaklah dia berpuasa ganti daripada tiap-tiap secupak sehari. Tu. Ni jenuhlah nak bilang pula kan. Demikianlah dikiaskan pada dam orang yang tertahan. Orang yang ihsar. Tadi orang yang ihsar. Ya, termasuk dalam bahagian kedua, dam jima' yang merosakkan haji dan dengan dam ihsar. Orang yang tertahan nak menyempurnakan haji atau umrah, bagaimana telah dinyatakan di bawah pasalnya tadi. Ni sebelum ni dah diterangkan tentang bab ihsar. Ihsar tu sama kuat dengan jima'. Dia punya dam. Ba yang kedua. Seterusnya yang ketiga, ta. Termasuk dalam bahagian yang ketiga. Yang ketiga, dam menghilangkan bulu, dam membuang kuku, dam kerana memakai bau-bauan, dam memakai minyak kepala, dam memakai minyak kepala dan bulu muka, dam memakai pakaian yang ditegah, dam pendahuluan jima', dam mengeluarkan mani. Silap-silap kata mina pula kan. Mani kan. Dam mengeluarkan mani. Dam jima' yang tidak merosakkan haji. Kalau kata jima' tu macam mana tak merosakkan? Mungkin mukadimah jima'. Iaitu jima' antara dua tahlul. Jima' antara dua tahlul. Tahlul dah sembang dah. Dam ini dam takhayyir maknanya. Boleh dipilih mana suka. Dia ada 4-5 jenis damnya. Kemudian kita boleh pilih. Dan takdir maknanya kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Kadar yang telah ditentukan oleh syarak ni, tu orang-orang tabung haji lah yang lebih mengetahui. Tu. Yang termasuk dalam bahagian 3 ni, dam takhayyir dan takdir. Dam yang takhayyir dan takdir ni pasal apa? Kerana kita mencabut bulu-bulu pada badan kita. Dam membuang kuku, buang kuku tadi tak kira lah kita ketip ke, kita potong dengan jilet ke, ataupun kita gigit ke, kuku tu kita gigit pun tak boleh.
Kemudian dam memakai bau-bauan, wangian. Dam memakai minyak di kepala dan pada bulu muka. Minyak kepala dan bulu muka. Tersapu minyak pada bulu muka. Ni ada yang kalau bulu muka tu kata sideburn kata sideburn. Dam memakai pakaian yang ditegak. Kan kita terutama lelaki ni dilarang memakai pakaian yang berjahit. Tak boleh. Dan pendahuluan jima'. Pendahuluan jima' ni kita romen-romen lah. Kita romen-romen je. Kita tak ada nak berstuk, tak ada nak jima'. Tapi kita melakukan pendahuluan jima'. Dan mengeluarkan mani. Dan mengeluarkan mani. Onani ke? Onani. Dan dam jima' yang tidak merosakkan haji. Dam jima' yang tidak merosakkan haji iaitu jima' antara dua tahlul. Ada tahlul awal, ada tahlul sani kan. Kita dah bincang dah tadi. Dam ini dam tahayyir, maknanya boleh dipilih. Boleh dipilih. Yang mana kita suka ataupun selalunya kita tengok yang mana lebih ringan lah. Mana yang lebih ringan. Dan takdir maknanya kadar yang telah ditentukan oleh pihak syarak. Oleh pihak syarak. Maka pada menghilangkan bulu 3 helai berturut-turut atau 3 kuku berturut-turut, 3 helai berturut-turut atau 3 kuku berturut-turut dan lain-lain, bolehlah ia pilih mana suka. Sama ada hendak sembelih seekor kambing atau memberi makanan 6 orang miskin, tiap-tiap seorang setengah gantang, ataupun puasa 3 hari. Ataupun puasa 3 hari. Ya, kalau kita mencabut bulu, kita menggigit kuku, ya, damnya boleh kita pilih yang mana kita nak buat boleh, ya. Sama ada sembelih seekor kambing. Tak, kadang-kadang kita atas keikhlasan kita kan, atas keikhlasan kita rasakan kita cari yang paling susah. Paling susah, yang paling mahal. Kalau dalam ni dia pilih nak sembelih seekor kambing atau beri makan 6 orang miskin. Ya, kalau seekor kambing dekat 1,000 juga lah. Kalau beri makan 6 orang miskin, tiap-tiap orang setengah gantang, kuranglah sikit. Ataupun puasa 3 hari. Puasa 3 hari, kita tak ada kena bayar, tak ada bayaran apa-apa. Kena puasa 3 hari. 3 hari ini, kalau setakat 3 hari ini selalunya kena buat di sana juga, tunai di sana. Kalau yang jenis sampai 7 hari itu selalunya dekat sana buat 3 hari, 4 hari lagi buat dekat kampung kita lah. Kita balik esok kita kena buat 4 hari lagi. Masuk dalam bahagian yang keempat itu dam balasan perburuan. Ini masalah berburu juga, ya, masalah berburu juga rasanya tak menasabah lah kita nak berburu. Tapi kemungkinan juga boleh berlaku. Kemungkinan kita boleh berlaku, ya, kalau kita nak pergi ke Arafah ke kan. Ya, dia ke Arafah ke kat Mina tu kan kawasan dia dikelilingi bukit-bukit, bukit-bukit, ya, yang di mana pada bukit-bukit ni selalunya ada terdapat kijang ke apa ke, pelanduk ke di sana, ya. Tiba-tiba kita pergi ke sana, kadang kita tak ada niat nak buru pun, ya, kita nampak dia, kita pun serogah dia. Kita serogah kijang tu, dia pun melenting, kok kata dia tersangkut le tanduk dia pada batu ke, ya, terantuk pada batu ke. Lepas tu bila terantuk tu patahlah kepala dia, tanduk dia dan sebagainya. Itu pun salah juga, itu pun salah. Ya, kita kan ada niat nak ngusik dia pun kan. Tapi dah kalau dia binatang tu terkejut, dia terkejut, dia mengamuk,
dia melompat sana, melompat sini, terkena pada apa? Terkantuklah apa tanduk dia pada batu-batu tu, patah kata. Kan. Tu kot kata kot itu disabitkan, itu kalau disabitkan ya pun boleh jadi kena dam macam tu. Ya, masuk dalam bahagian keempat ni dam balasan perburuan dan balasan memotong kuku. Balasan memotong kuku. Dam ini takhayyur. Takhayyur maknanya boleh pilih mana suka. Boleh pilih mana suka. Dan takdil, takdil tadi syarak suruh taksir. Taksir nilaikan harga dan berpaling kepada yang lain menurut harganya. Berpaling kepada yang lain menurut harganya. Kok kita kata nilai mahal sangatlah, mahal sangat. Kok kita tak mampu, kok kita nak beralih pada yang lain pula. Binatang atau pokok, binatang jangan dicederakan, jangan dicederakan dia. Atau pokok jangan gatai-gatai tangan nak runah pokok di kawasan tanah haram tu. Ya, nak runah ke, nak cabut ke, kan? Kadang kita selalunya kok perempuan dah. Kok pergi tepi-tepi gunung tu, tengok ada bunga-bunga orkid, kan? Bunga-bunga orkid, kita cabut. Pun tak boleh lah. Ya, yang ada bandingan, bolehlah pilih sama ada hendak dikeluarkan bandingannya ataupun ditaksirkan harganya. Dibeli makanan, disedekahkan pada fakir miskin. Nak sedekah pada fakir miskin ni, itu kena itu urusan pihak tabung haji. Atau puasa tiap-tiap secupak sehari. Tiap-tiap secupak sehari. Kita kena bagi berapa cupak? 7 cupak 7 hari. Kalau 10 cupak 10 hari. Dan jika tiada bandingan, hendaklah dikeluarkan makanan menurut harga. Atau puasa tiap-tiap secupak sehari. Tiap-tiap secupak sehari. Dan mana yang tiada sampai secupak, dikirakan sehari seperti secupak juga. Dikirakan secupak juga. Dikira sehari seperti secupak juga. Okay. Dan lagi, segala dam ini jika dipandang dari segi sengaja ataupun terlupa, kita sengaja ke, kita terlupa ke, ya, ataupun tak sengaja, terbagi kepada dua bahagian. Terbagi kepada dua bahagian. Pertama dikatakan tarabbuh, dan keduanya itlaf. Tarabbuh dan keduanya itlaf. Ini segala dam ini jika dipandang dari segi sengaja ke, tak sengaja ke, terlupa ke, terbagi kepada dua bahagian. Pertama dikatakan tarabbuh dan yang kedua katakan itlaf. Dikatakan itlaf. Tarabbuh itu maknanya bersenang-senang ataupun bersedap-sedap. Tarabbuh itu maknanya bersenang-senang ataupun bersedap-sedap. Seperti memakai pakaian yang bersarung, kan? Ni tu katakan haji tamattu' tu kena bayar dam. Kerana kita bersenang-senang. Bersenang-senang maknanya setelah kita melaksanakan orang yang tamattu' ni, dia buat umrah dulu. Habis umrah tu dia boleh tanggalkan ihram tu, dia boleh pakai pakaian awam, pakaian biasa, tunggu sampai kepada 9 Zulhijjah. Sampai 9 Zulhijjah baru kita akan pergi wukuf, di Arafah. Kita akan pergi wukuf di Arafah tu pada 9 Zulhijjah tu. Jadi ada masa yang lama kita bersenang-senang. Kita katakan tamattu'. Tamattu' tu maknanya dia bersenang-senang. Sini disebutkan tarabbuh. Tarabbuh itu maknanya bersenang-senang ataupun bersedap-sedap seperti memakai pakaian yang bersarung. Setelah kita selesai melakukan umrah yang pertama tu, kita pun menanggalkan ihram kita, pakai pakaian awam,
kita tunggu sampailah 9 Zulhijjah, barulah kita pakai ihram semula untuk kita pergi wukuf pada 9 Zulhijjah tu. Okey, sedap-sedap seperti memakai pakaian yang bersarung, memakai bau-bauan, bau wangi-wangian lah, minyak-minyak wangi itu, perfume, memakai bau-bauan, memakai minyak rambut, memakai minyak rambut, menutup kepala, memakai minyak rambut. Walaupun minyak rambut tu kita ambil daripada minyak goreng ikan. Minyak goreng ikan tu kita ambil kan. Ya, tapi kita pakai tu atas dasar berwangi-wangian. Walaupun benda tu tak wangi kan. Tapi perbuatan tu menunjukkan kita berwangi-wangian. Memakai minyak rambut. Menutup kepala. Dan lain-lain. Maka syarat wajib dam padanya ialah dengan sengaja. Ini semuanya kalau kita buat tu lakukan dengan sengaja. Dengan sengaja tu memang kita rancang, memang kita tahu. Ya, perkara tu tak boleh tapi kita nak buat juga, nak buat juga. Ya, itu maknanya kita rancang, kita tahu, kita merasai, menjiwai kesalahan itu. Ya, itu wajib dam padanya ialah dengan sengaja. Macam bersenang-senang ataupun bersedap-sedap seperti memakai pakaian yang bersarung tadi. Ya, kita tahu benda tu kalau kita dalam ihram tak boleh kan. Tapi kita buat juga. Itu maknanya dengan sengaja. Kita tahu benda tu tak boleh buat. Ya, memang kita rancang. Adapun kalau terlupa tiada wajib dam. Kalau terlupa tak ada wajib dam. Terlupa tak sengaja, terlupa ataupun tak sengaja. Dan jika sengaja dengan sebab ada uzur, wajib dam tapi tidak berdosa. Kita kata jika sengaja dengan sebab ada uzur, kita kata panas sangat. Tak lalu rasa kita nak tutup kepala. Nak tutup kepala. Sedangkan itu dikirakan sebagai apa, terpaksa. Sebagai satu keperluan. Sebagai keperluan. Ya, jadi kalau kita lakukan sebagai satu keperluan yang kita lakukan dengan sengaja, kita tahu dia wajib kena dam. Tapi perbuatan tu tak berdosa. Tak berdosa kerana ia merupakan satu keperluan. Itlaf. Itlaf. Dia kata tarapuh dan keduanya itlaf. Tarapuh tadi kita bersenang-senang ataupun bersedap-sedap seperti memakai pakaian yang bersarung. Kemudian yang keduanya kata itlaf. Itlaf itu maknanya membinasakan. Membinasakan. Seperti mencukur bulu. Ataupun kita menggugurkan bulu-bulu yang ada pada badan kita. Ya, rambut ke, misai ke, janggut ke, bulu tiak ke, bulu ari-ari ke, tu. Itu semuanya dikatakan mencukur bulu. Mengerat kuku. Mengerat kuku. Gerat kuku ni kita pakai nail cutter tu ke ataupun kita gigit ke, kita gigit kuku tu, ya, itu pun dikirakan sebagai mengerat kuku. Memotong pohon kayu. Memotong pohon kayu. Kat sana mungkin ada pokok yang tumbuh, ya, di sana. Janganlah kita cuba nak cabut-cabut ke, kita nak runah-runah ke. Kan kita tengok kot, pokok ni lain sikit, tempat kita tak ada pokok tu. Kita pun nak ambil, kita nak cabut. Oh, tak boleh. Tak boleh. Ya, memotong pohon kayu dan lain-lain. Maka wajib dan mutlaqan.
Wajib dan mutlaqan sama ada sengaja ataupun terlupa. Sama ada sengaja ataupun terlupa, wajib kita kena bayar, kita kena bayar dam. Itlaf itu maknanya membinasakan seperti mencukur bulu, mengerat kuku, memotong pohon kayu, maupun potong ke, cabut ke, patah ke, ya? Dan lain. Maka wajib dan mutlaqan. Sama ada sengaja ataupun terlupa. Seterusnya, tajuk berkenaan dengan udhiyah. Tajuk udhiyah ni. Udhiyah ni sebab kita ada korban, ada korban tu, ada melakukan ibadat kurban tu. Dia cuma dikaitkan juga dengan masalah mengerjakan haji dan mengerjakan haji. Udhiyah atau kurban itu sunat muakkad. Sunat muakkad tu maknanya sunat yang sangat dituntuti lah. Ya, sangat dituntuti. Bagi orang haji atau orang yang tidak mengerjakan haji, ya, bila udhiyah ni mungkin ada udhiyah di orang yang mengerjakan haji, dan ada yang udhiyah bagi kita yang tak mengerjakan haji, yang selalu kita mengadakan ibadat kurban tu. Ya, orang yang tidak mengerjakan haji tiada wajib ia melainkan jika dinazarkan. Udhiyah ni kita mengadakan ibadat kurban ni, dia bukannya wajib. Dia jadi wajib kalau kita nazarkan. Kalau kita nazarkan, wajiblah kita melakukan kurban itu. Kurban ni asal dia sama ada kurban harta ataupun kurban masa ataupun kurban nyawa. Ya, asalnya itu. Jika dinazarkan seperti katanya kerana Allah, lillah ataupun wallahi ataupun billahi ataupun tallahi. Itu apa kalimah-kalimah term berkaitan dengan apa sumpah, dengan sumpah tu. Orang bernazar ni selalunya dia gunakan ayat-ayat sumpah. Ayat sumpah tu dia ada 3 huruf tu kan. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau dia ada sebut wallahi, billahi, tallahi, itu dikatakan betul wajib dia bernazar tu. Itu dia gunakan kalimah sumpah. Kerana Allah wajib atasku berkorban. Kerana Allah wajib atasku berkorban. Wallahi. Atau macam nazar seperti katanya ini, itu binatang ini, binatang ni dia tunjukkan ada dekat dengan dia. Binatang ini aku jadikan kurban. Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih. Menyembelih ia membaca bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Ini bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Kalau kita lakukan ni di sana, kita mengerjakan haji, ya, selalunya urusan-urusan ni dilakukan oleh pihak tabung haji lah. Kita mewakilkan pada dia, ya, pada pihak tabung haji. Kalau kita di sini, kita uruskan dengan orang yang menguruskan masalah kurban itulah. Ya, tu. Ya, tu kata apa ketika menyembelih tu dia sebut bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Itu kata-kata orang yang untuk memberikan kebenaran kepada pihak yang menguruskan penyembelihan itu. Artinya dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah kurban untukku. Terimalah daripadaku. Terimalah, ya, kurban ini untuk kurban untukku, terimalah daripadaku. Walaupun ia disebut kataan ini ialah kurban untukku,
Kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil barakah, bukan niat memberitahu orang. Dia sebut kepada sini, ini ialah kurban untukku, kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil barakah, mengambil berkah daripada peristiwa hari kurban itu. Bukan kita niat memberitahu orang. Bukan kita berniat untuk memberitahu orang, kita kata ini adalah kurban untukku. Ya, kurban untukku. Kalau orang salah faham, kita kurban tu mana semua hasil dia, daging-daging dia adalah untukku. Untukku makna bukan untuk orang lain. Tu takut faham kat situlah. Ya, ini ialah kurban untukku. Untukku kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil barakah, bukan niat memberitahu orang. Waktu kurban itu mulai daripada naik matahari pagi hari nahar. Pada hari nahar tu hari raya lah. Pada hari raya tu 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Tetapi yang afdalnya ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki. Selalunya kita lakukan setelah kita melakukan semayang sunat hari raya. Selalunya lepas semayang sunat hari raya. Ya, tapi afdalnya ditangguhkan sehingga matahari naik sekadar 7 kaki dan berkekalan waktunya hingga jatuh matahari 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah tu merupakan hari-hari tasyrik. Ada 11, 12, 13. Daripada 10 hari bulan tu hari nahar, hari raya. Kemudian 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Sampai 13 hari pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Itu waktu untuk kita melakukan sembelihan kurban. Okey, agak panjang juga lagi cerita dia ni. Jadi kita berhentilah takat ni dulu. Kita sambung pada pengajian pada bulan depan. Okey, begitulah pengisian yang dapat saya berikan untuk sesi bulan ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan ada manfaat yang untuk kita bersama. Oleh itu saya minta maaflah kalau ada penyampaian saya yang kurang baik. Yang baik pada Allah, tak baik atas kelemahan saya sendiri. Kita akhiri majlis membaca suratul As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.